You mungkin boleh cerita trust the process first 5 game je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi hari ini untuk konten-konten menarik bola sepak di tanah air kita. Dan hari ini kita bawakan kepada anda bekas penolong ketua jurulatih Kuching City FC iaitu Coach Sulaiman Hussein. Apa khabar Coach? Sihat? Alhamdulillah, baik. Ya, ini dah berada dekat mana sekarang? Saya berada kat Kuala Lumpur dah. Oh, dah kat Kuala Lumpur lah. Sebab baru-baru ni dapat berita perletakan jawatan. Agak mengejutkan juga. Boleh tak kalau seringkas Coach ceritakan apa faktor di sebalik peletakan jawatan tu Coach? Pada saya adalah masa yang terbaiklah kerana prestasi pasukan yang tidak menentu pada ketika ini. Oleh itu menjadi tanggungjawab sebagai seorang jurulatih. Saya melihat apabila Coach Irfan menyatakan ingin meletak jawatan, saya sebagai penolong dia juga harus bertanggungjawab juga, dan saya tidak kecewa dengan keputusan saya, dan saya mengambil keputusan sama untuk meletak jawatan juga. Tapi ada tak komunikasi antara pihak coach dengan pasukan? Mungkin mereka cuba memujuk coach untuk kekal ke? Mereka ada menawarkan untuk saya kekal. Kalau saya tidak mau bersama pasukan, mungkin mereka boleh menugaskan saya dalam bidang pembangunan. Tapi saya menyatakan bahawa pada ketika ini lebih baik saya berehat dahulu, dan kemudian baru saya memikirkan apa yang untuk masa depan lah. Tapi tipulah kalau tak rasa sayang kan, sebab projek tu separuh jalan kan. Coach dah susah payah daripada season lepas bawa naik Kuching City. So apa yang coach rasa untuk lepaskan jawatan ni? Sebab pada saya level di Liga Super ini sangat tinggi, dan apabila kita cuba berusaha untuk membawa pasukan untuk bersaing lebih kuat tidak berjaya, oleh itu langkah terbaik untuk memastikan pasukan ini lebih maju adalah memberi peluang kepada mungkin jurulatih baru untuk mengambil alih. Mungkin mereka dapat mengubah, kerana kami sudah cuba sedaya upaya tapi tidak berjaya. Tapi kami gembira lah daripada mulut kami di Kuching. Kami rasa kami telah bawa banyak perubahan. Cuma di Liga Super, projek kami ni tak berjalan seperti mana yang kami rancang. Oleh itu keputusan yang kami ambil ini, keputusan yang saya ambil, saya tidak rasa kecewa, dan saya menganggap ini adalah sebahagian daripada perjalanan sebagai seorang jurulatih, ups and down. So mungkin hikmah dia, mungkin saya rezeki saya di tempat lain pula ke, mana kita tahu kan. So saya harap selepas ini pasukan akan lebih berjaya lah. Saya setuju juga apa yang coach cakap. Mungkin lepas ni ada peluang yang lebih besar. Dan ini satu chapter yang biasa dilalui untuk karier seorang jurulatih kan. Cumanya boleh tak kalau macam coach share dengan kami sepanjang bawa Kuching City FC di Liga Super ni, apa antara pelajaran paling besar yang coach dapat season ni? Sebab di Liga Super bukan tempat untuk develop sebenarnya. Di Liga Super adalah tempat performance. So kami cuba untuk develop muka-muka baru yang tidak ada pengalaman di Liga Super, dan alhamdulillah ada juga pemain-pemain yang baru dapat diketengahkan. Cuma untuk mengambil masa yang terlalu lama dalam Liga Super akan membuatkan pasukan akan ketinggalan lah. Oleh itu, so saya rasa cabaran di Liga Super ini tak sama macam di Liga Perdana. So memang faktor selain daripada faktor taktikal, ataupun kita pun perlu pemain-pemain cepat matang lah dalam Liga Super. Barulah kita boleh adaptasikan cabaran tu, kerana kita berhadapan dengan pasukan-pasukan yang besar, memang mempunyai pemain-pemain yang sudah berpengalaman dalam Liga Super. Tapi saya percaya projek yang Coach Irfan dan saya sudah membuat, sebenarnya sudah pun membuahkan banyak hasil dah. Ada ramai juga muka-muka baru yang sudah mula mendapat pengalaman, dan saya percaya ke depan ni siapa saja yang mengambil alih tempat kami, tugas dia tak seberat seperti mana yang kami buat dulu. Sudah ada dah anak-anak Sarawak yang mendapat peluang. Yang paling penting anak-anak Sarawak tu sudah dapat peluang, dan tugas mereka adalah tidak berdiri atas keselesaan sebagai anak Sarawak. Mereka kena berusaha kuat, dan saya percaya antara pemain-pemain yang pada saya
yang boleh pergi jauh seperti Jimmy Raymond, Amir Amri, Diego Baggio. So ini semua Aiman Joni, Iskandar. Ini semua pemain-pemain pelapis masa hadapan. Dan saya berharap mereka terus bekerja kuat dan jangan malulah kalau nak call saya pun tak ada masalah untuk dengan satu sistem pengurusan yang baik. Saya ingat mereka berada di atas safe hand lah. Kuching City ni berada dalam kawalan pengurusan yang baik lah. Tapi macam coach sendiri dengan coach Irfan, apa komunikasi sebelum sama-sama buat keputusan tu? Mula-mula tu macam ya tak ya juga, tapi bila coach Irfan memang betul-betul dia dah decide dia, sebab sehari lepas perlawanan Perak tu memang dia dah menunjukkan yang dia nak letak jawatan. So 2 hari dia training dia, saya tengok pada hari yang kedua tu saya telefon dia. Saya kata, coach pagi ni kita training ni. Dia kata dia nak pergi office dah. So saya pun pergi ke office dan selepas tu semua dah jadi sejarah lah, kami dah letak jawatan dah. Adakah faktor penat untuk coach Irfan setakat yang coach tahu? Pada saya, dia seorang fighter, dia tak ada erti penat. Dia adalah gentleman pada saya. Seorang jurulatih yang penuh gentleman dan dia percaya bahawa apabila kita gagal, kita tidak boleh berpura-pura. Dan jalan terbaik adalah lebih baik kita meletak jawatan secara gentleman lah. So, itu membuktikan kami bertanggungjawab atas prestasi pasukan. Kami tidak meletakkan tanggungjawab ini kepada pengurusan, pemain-pemain. All the blame, kita tanggungjawab sebagai jurulatih. Wow, hebat. Okay, coach, move on ke hadapan. Setakat ni apa plan yang ada pada fikiran coach untuk ke hadapan? Saya yakin dengan segala ilmu yang saya dapat selama bersama Coach Irfan, dengan pengalaman-pengalaman terdahulu, buat ketika ini saya ingin berehat sekejap, tapi bukan berehat lama, dan saya percaya pasti akan ada peluang-peluang yang pasti akan datang menjenguk, dan saya percaya rezeki itu ada saja di mana-mana. Dan kalau betul lah penilaian orang terhadap apa yang telah saya lakukan, pastinya saya tak berehat lama lah. Saya akan kembali ke kancah balik. Bersama siapa itu kita tunggulah. Kalau ada rezeki saya tak ke mana, rezeki saya ada, insyaAllah as soon as possible saya akan kembali. Saya ada macam berkomunikasi juga dengan coach-coach muda yang lain juga. Actually ramai yang juga yang menyebut nama coach. Mereka menghormati apa yang coach buat dengan UKM FC dulu. Dengan Kuching City season lepas bawa dia orang ke Liga Super. Jadi mungkin coach melihat kalau next project pun coach nak kekal dengan tim yang bawa pemain-pemain muda macam ni. Atau coach lebih nak cuba player yang star pula ke? Macam mana coach? Perancangannya? Saya sebenarnya tidak memilih kerana saya lebih gembira membimbing pemain-pemain bakat baru sebenarnya. Kerana ini yang saya lakukan dari dulu. Tapi kalau saya mendapat peluang untuk melatih pasukan yang dah lengkap, itu adalah rezeki lah. Tapi saya tidak takut untuk membentuk satu atau bersama satu lagi pasukan yang mungkin berbajet rendah, saya tak takut. Kalau saya tak dapat bawa tim tu tinggi, tapi saya percaya saya mampu melahirkan pemain-pemain yang berbakat. Kalau apa yang filosofi coach ataupun resepi coach bila bawa tim yang tak ada star tapi boleh deliver result, apa yang coach amalkan? Saya memang mungkin lain coach lain cara lah. Saya tak percaya pada pendekatan keras sangat. Pada saya adalah give and take antara pemain dan jurulatih pada ketika ini. Kerana saya percaya apabila pemain selesa dengan kita, pemain akan bagi yang terbaik lah. Dan saya percaya ada pemain-pemain yang pastinya dalam pasukan mesti ada pemain yang dapat peluang, tak dapat peluang. So kita kena melihat secara keseluruhan lah bagaimana kita memastikan bahawa pemain-pemain selesa dengan kita, dan apabila dia di atas padang, mereka bagi yang terbaik untuk kita. Sebab saya percaya kalau pemain dia nak menang ataupun saya nak menang, pemain yang akan menentukan segala-galanya. Kerana jurulatih tipulah, dia bukan ahli silap mata, kerana dalam padang yang beraksi adalah pemain. Oleh itu apabila pemain percaya dan yakin dia berada dalam tangan yang selamat, dia akan main untuk kita. Saya nak minta pendapat peribadi coach lah tentang situasi pasukan pemain muda ni. Okey, macam coach memang nampak ambil responsible, ambil all the blame. Tapi ada beberapa pasukan juga yang meletakkan kesalahan kepada coach dan mungkin menamatkan khidmat mereka, rehatkan. Jadi coach yang biasa dengan pasukan pemain muda,
perkataan trust the process tu praktikal tak dekat Liga Malaysia? Untuk di Liga Super, untuk di Liga Super saya rasa tidak praktikal lah sebab kebanyakan mereka nak tengok result lah. Trust the process boleh kita boleh campak ke 17 tahun ke bawah lah. Kalau dah masuk ke Liga Malaysia, Liga Super ni, saya tak percaya istilah trust the process because result is important dekat top level ni. Result is penting. Kalau you tak ada result, bye-bye, you go. So realistiknya even team tu bajet kurang tetap nakkan performance, tetap nakkan result di Malaysia. Pastinya pengurusan mungkin dia boleh faham sampai certain extent lah. Sebab kita kena percaya juga desakan-desakan daripada luar, desakan daripada penyokong. Kadang-kadang pengurusan pun dia ada sampai certain extent yang dia boleh tahan lah. Kita bila-bila kita cerita kita nak bangun, kita nak bangun. Tapi bila sampai satu tahap pengurusan pun tak boleh nak adapt dah sebab bila melibatkan sponsorship, melibatkan nama, so result is penting lah. So apabila anda menceburi diri dalam top flight liga atas ni, you mungkin boleh cerita trust the process first 5 game je lah. After 5 game perkataan trust the process dah tak ada dah. Cumanya coach punya rekod menunjukkan yang nothing is impossible lah dengan barisan-barisan player muda yang coach pernah bawa. Boleh coach share sikit apa antara kejayaan yang pernah coach kecapi dengan player-player muda? Yang paling besar dan tentulah dengan projek saya dengan UKM lah. Itu antara kira buah tangan yang saya mula daripada bawah sampailah mereka ke Liga Perdana, sampailah mencapai kejayaan yang saya tak perlu cerita lah, mungkin boleh cek dekat dalam sejarah lah. Dan juga di Kuching City pemain-pemain bukanlah top star juga, tapi alhamdulillah dengan adanya pengalaman Coach Irfan yang begitu besar dan saya bersama beliau, saya pun sama-sama membantu, kita berjaya bawa pasukan Kuching City itu daripada satu level ke Liga Super. Dan pastinya bukan mudah lah dengan sos yang limited, iaitu pemain yang mentah, walaupun ada 2-3 orang pemain pengalaman sebenarnya tak cukup. Tapi atas kebijaksanaan yang ada pada Coach Irfan dan juga sedikit pengalaman yang pernah saya lalui bersama pasukan-pasukan kecil ni, dapatlah kita bawa Kuching City sampai ke atas ni. So pada saya bukan mudah juga nak bawa budak-budak yang tak ada nama ni, tapi as long dia trust, dia percaya kat kita, dia akan bagi yang terbaik. Saya percaya pada perkataan trust the coach. Bukan trust the process, trust the coach. So kalau dia percaya dengan kita, he will give the everything for us, dan kejayaan tu kita boleh nampak apabila pemain bagi untuk kita. Coach, sebelum coach meninggalkan office Kuching City tu, ada tak macam perkongsian apa vision atau apa perancangan selepas ni? Sebab kalau ikut banyak muka-muka baru, Nur Syamil baru masuk, Desi Marcel baru masuk, ada tak dia kongsi apa yang selepas dia nak buat? Ataupun ada nama-nama yang dah keluar untuk menggantikan tempat coach? Saya tak pasti tentang siapa yang akan bakal menggantikan tempat Coach Irfan ataupun saya. Pastinya pengurusan Kuching City lebih memahami dan mereka sudah pun mengatur langkah. Tapi yang pasti kami sudah pun membentuk satu pasukan untuk perubahan di second window. Cuma sedikit kecewa selepas kekalahan Perak itu telah membuatkan banyak perancangan tertangguh lah. Memang sedikit memang selepas perlawanan Kuching bertemu Perak tu, saya, Coach Irfan dan pengurusan agak kecewa. So kerana kami percaya bahawa itu adalah game mata lah untuk kami. So apabila kalah dengan Perak itu tidak dapat kita terima lah. So macam saya cakap tadi lah, selepas game Perak tu, inilah cerita dia semua. Saya dan Coach Irfan no more dengan Kuching City. Apa respon pemain-pemain bila terima berita tu? Mesti terkejut, Coach? Pastinya mereka semua terkejut, cuma mereka tak berani nak tanya dengan kita lah, sebab saya tahu mereka pun tahu mesti kami dalam mood yang tidak mungkin dalam perasaan yang tidak tenteram ke apa kan. So dan bila dah masuk 2-3 hari ni barulah pemain mula telefon coach, then so kami sebenarnya tak kisah pun, tapi kami berharap pemain-pemain menerima ini sebagai satu perubahan untuk kebaikan pasukan, kerana
pemain ataupun jurulatih ni datang dan pergi, pasukan itu kekal kat sana kan. So bila masa kamu masih berada sana, kamu bagi yang terbaik untuk pasukan. Siapa coach tak kira, you have to give your best for the club. Okey, coach, yang terakhir boleh tak tinggalkan sedikit pesanan kepada fan Kuching City yang mungkin mengikuti coach daripada mula dan mungkin rasa terkilan bila coach tinggalkan mereka ke, apa ucapan kepada mereka? Saya cukup berterima kasih kepada penyokong-penyokong Kuching City yang mengikuti, yang follow kami daripada mula kami menyertai pasukan Kuching City sampailah saat akhir, yang terus-menerus memberi sokongan kepada kami dan juga pasukan. Walaupun tak ramai, tapi ada yang datang juga 2-3 orang kat away game. Kami sangat hargai dan saya mendoakan fan-fan yang ada terus menyokong Kuching City, terus memberi perangsang kepada pasukan, dan saya juga mendoakan pasukan Kuching City terus maju kerana dengan pengurusan yang baik, saya rasa pasukan Kuching City ini berada pada tangan yang selamat dan mereka boleh pergi lebih jauh, dan tidak mustahil satu hari nanti bola sepak you cannot predict. Maybe satu hari nanti saya pulang balik ke Kuching, kita tak tahu. Dan saya akhir sekali saya sekali lagi mengucap terima kasih pada pengurusan Kuching City dan penyokong Kuching City kerana menyokong kami selama ni. Saya nak selit tanya tentang satu rumours. Katanya Coach Irfan akan ke Perak. Ada info, Coach? Pada saya, Coach Irfan ni satu nama yang besar. Saya tak macam terkejut lah. Mungkin bila orang tahu dia dah free, bukan Perak saja, mungkin ada lagi banyak tim yang cuba-cuba mengintai beliau lah. Okey, Coach, terima kasih kerana sudi bersama kami dengan Harimau Malaya. Kita doakan semua perancangan Coach dipermudahkan dan kejayaan Coach sebagai jurulatih semakin bersinar di masa hadapan. Terima kasih, Coach. Terima kasih Harimau Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya.